Dadah ni antara yang merosakkan otak kita. Sebab tu dalam Islam, dia menjaga otak manusia supaya jadi elok. Sebab tu dalam semayang kita ada syarat wajib semayang mesti berakal. Kalau you tak ada akal, Allah pun tak mau terima you nak beribadah pada dia. Use the drugs or alcohol to fill, and we no longer are in idolatry and seeking other things to fill in our life. Jesus fills that void, and He gives us a sound mind, and we make better decisions and build better relationships. So, these drugs, I think even physically, I think harmful, and similar some other thing, and including too much alcohol like that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hamzi bin Syahril Anwar di HSU 2021-26270 daripada kelas DPSU 2A. Tajuk pengenalan. Dadah dan manusia seolah-olah tidak dapat dipisahkan. Ramai generasi muda terlibat dengan dadah yang sesuai disebut sebagai najis. Najis sinonim dengan makna kotoran seperti air kencing dan tahi atau sesuatu yang mencemarkan. Sepatutnya apabila disebut najis, ia patut dijauhi kerana sifatnya yang jijik, kotor, berbau dan meninggalkan kesan tidak enak pada pakaian, anggota badan dan tempat tinggal. Sebaliknya, najis dadah ini semakin didekati, kononnya sebagai solusi masalah keseronokan, tidak terbeban dengan tanggungjawab. Realiti yang terjadi dalam kalangan penagih dadah ini ada yang dipinggirkan ahli keluarga seperti suami, isteri, anak-anak, jiran tetangga dan masyarakat sekeliling. Lantaran penyakit HIV yang dibawa atau dibimbangi mempengaruhi pemikiran anak-anak dan generasi remaja. Masyarakat di luar sana perlu memahami makna dadah dan membezakan antara kebaikan dan penyalahgunaan dadah ini. Dengan menyebarluaskan apa itu dadah, mudah-mudahan masyarakat bersama-sama membantu memerangi habis-habisan bahaya dadah ini. Ini kerana ada segelintir masyarakat yang masih memahami dadah adalah jenis ubatan untuk menghilangkan kesakitan, kerusingan fikiran dan ruang menghilangkan masalah kehidupan tanpa terlebih dahulu merujuk pakar atau doktor. Dadah dalam etimologi bermaksud sejenis bahan kimia psikoaktif yang digunakan bukan untuk tujuan perubatan, yang mana penggunaannya adalah dilarang. Sekiranya diambil dalam situasi yang salah, ia akan mengakibatkan kesan buruk kepada kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Irfan Haris untuk meneruskan pembentangan. Antara punca masyarakat mula terjebak dengan penyalahgunaan dadah adalah kerana sikap ingin tahu yang tidak boleh dinafikan apabila usia kita menjelang dewasa. Semakin meningkat usia kita, semakin banyak perkara yang kita tahu dan pelajari. Ada perkara yang memberi manfaat kepada kebaikan dan ada juga perkara yang mendatangkan mudarat dan keburukan. Justru itu, masyarakat seharusnya dipantau dan dibimbing oleh orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga, akan tindak tandus serta tingkah laku mereka. Pastikan golongan masyarakat menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaatkan diri mereka di waktu lapang seperti bersukan, menyertai aktiviti sukarelawan dan menghabiskan masa bersama keluarga. Masyarakat masa kini berbeza dengan masyarakat zaman dahulu, di mana ledakan teknologi dan informasi tanpa tapisan telah membuka rang kepada perkara yang tidak baik, mempengaruhi diri serta kehidupan mereka. Ibarat peribahasa Melayu, turutkan rasa binasa, turutkan hati mati. Izharnya, masyarakat perlu berfikir dahulu akan kebaikan atau keburukan terhadap perlakuan mereka supaya kelak tidak menyesal di kemudian hari. Punca lain yang menyebabkan masyarakat terjebak ke dalam kancah penagihan dadah adalah kerana mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Punca ini boleh dikaitkan dengan keluarga yang datang dari golongan yang kurang bernasib baik atau miskin. Akibat kekurangan wang untuk menanggung keluarga, ibu dan bapa perlu bekerja sehingga tak ada masa untuk bertemu dengan anak-anak.
Apatah lagi untuk memberikan anak-anak hiburan setelah habis waktu persekolahan dan sebagainya. Maka golongan masyarakat daripada keluarga tersebut banyak menghabiskan masa lapang mereka dengan melepak atau melakukan perkara-perkara yang sia-sia untuk mendapatkan keseronokan yang tidak kekal lama. Intinya, setiap ibu dan bapa serta ahli keluarga bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak diberikan perhatian yang secukupnya supaya mereka sedar dan tahu kasih sayang daripada keluarga memberikan makna yang lebih besar berbanding keseronokan yang tidak kekal. Bab kata pepatah, ingat antara belum kena, hemat antara belum habis. Pada masa yang sama, pelibatan golongan masyarakat dalam salah gunaan dadah ni adalah disebabkan oleh pengaruh rakan dan masyarakat lainnya. Hal ini kerana ramai di antara mereka yang telah terjebak untuk mempengaruhi rakan-rakan untuk melakukan perkara tersebut bersama-sama. Bahkan terdapat stigma yang mengatakan seorang masyarakat itu tidak seronok untuk berkawan kerana tidak menyertai rakan-rakannya yang lain untuk melakukan aktiviti yang kononnya seronok tetapi sebaliknya. Tambahan pula, faktor media massa yang kini boleh diakses oleh sesiapa sahaja telah menyebabkan golongan masyarakat melihat budaya dan masyarakat luar yang berhibur dengan menggunakan dadah. Dalam era milenium ini, rasa terpinggir oleh rakan-rakan atau masyarakat boleh menyebabkan depresi dan kemurungan khususnya dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, penting untuk meningkatkan dan menasihati golongan masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara buruk seperti penyalahgunaan dadah. Nama saya Muhammad Aizad bin Baharudin. Nombor metrik DHU 202125850 dari kelas DPSU 2A. Saya akan meneruskan perbentangan ini dengan kes kajian penyalahgunaan dadah. Pada zaman dewasa ini amat mencemaskan dan menjadi semakin rumit untuk ditangani apabila masalah keruntuhan akhlak di kalangan pelbagai masyarakat di negara kita. Khususnya untuk umat Islam, salah satu masalah sosial yang agak meruncing adalah penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat. Penyalahgunaan dadah yang berleluasa terhadap negara ini akan menyebabkan salah satu masalah besar. Setiap tahun bilangan penagih tidak pernah berkurang sedangkan yang sedia menagih pula bertambah pesat. Pihak kerajaan telah berusaha keras untuk menangani masalah yang serius yang kini telah menjadi salah satu agenda utama negara untuk membasminya. Selain itu, kita juga mendapat tahu dengan kes buruk akibat dari pengambilan dadah ini iaitu penyakit kronik yang dikenali sebagai HIV dan AIDS. Di samping itu, kerajaan terus melakukan tanggungjawab untuk memulih dan menyelamatkan mereka daripada penyalahgunaan dadah, walaupun dengan berharap dapat memulihkan diri mereka dan insaf atas perbuatan mereka. Penyalahgunaan dadah ini sudah lama di dunia ini sejak ratusan tahun lalu. Sebenarnya, ubat penahan sakit ini daripada dadah sebenarnya tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan. Masalah timbul apabila manusia menyalahgunakannya untuk kepuasan dan keseronokan diri mereka. Sebarang dadah boleh digunakan secara sah dari segi perubatan sekiranya ia diberikan oleh doktor. Contohnya, morfin dapat merawat pesakit kanser untuk menghilangkan penderitaan sakit kansernya hingga beberapa tahun, tetapi ia tidak mendatangkan kesan ketagihan padanya. Sudut pandangan Islam mengenai dadah. Pertambahan bilangan penagih dadah dalam masyarakat pada hari ini amat meresahkan meskipun pelbagai pendekatan telah diambil untuk menyelesaikan isu ini. Penyalahgunaan dadah telah menjadi satu masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuklah di rantau Nusantara. Masalah ini dilihat mampu menjejaskan perkembangan sistem ekonomi, politik dan sosial bagi negara yang terlibat. Ini kerana pembangunan ketamadunan sesebuah negara itu bergantung pada keupayaan rakyatnya untuk mentadbir negara agar negara terus mencapai kemajuan. Jika rakyat sesebuah negara itu tidak memiliki keupayaan
Maka segala perancangan negara terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi, politik dan sosial pasti tidak mencapai matlamahnya. Di dalam bahasa Arab mendefinisikan dadah sebagai al-muqadarat, yang itu berasal dari perkataan muqadara, iaitu muqadara ini benda-benda yang boleh menyebabkan hilangnya pertimbangan dan kewarasan seperti ganja dan morfin. Berdasarkan kajian para ulama dan ahli perubatan Islam, penggunaan ganja atau hashish mempunyai kesan yang sama, iaitu sama dengan kesan meminum arak kerana boleh memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Pengertian al-muqaddarat ini sebagai benda-benda seperti yang saya katakan tadi, benda-benda yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal. Hashish ini telah ditemui pada kurun ke-6 dan awal kurun ke-7 melalui seorang ketua perkumpulan tasawuf yang dikenali sebagai Haidar pada tahun 658 Hijrah. Syekh itu telah memakan daun tersebut dan beroleh ketenangan dan badan merasa cergas dan segala masalah yang dihadapinya telah hilang. Akibat daripada apa? Akibat daripada kesan khayalan hashish tersebut. Jika diselidik, di antara sebab-sebab yang boleh mendorong kepada penyalahgunaan dadah ini ialah kita kurangnya penghayatan ajaran agama Islam, yang mana kita tunduk mengikut hawa nafsu kita dan ingin mencuba walaupun ia telah mengetahui akibat buruk dari penyalahgunaan dadah itu. Ditambah pula dengan sikap tiada pendirian, iaitu mudah dipengaruhi oleh kawan-kawan yang mana ingin untuk mencari keseronokan dan menganggap dadah ini boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Sesungguhnya penyalahgunaan dadah itu tidak lain hanya membawa kepada kesengsaraan dan kebinasaan sahaja. Bagi penagih yang telah insaf dan telah berjaya mengikuti rawatan dan pemulihan, maka hendaklah berusaha untuk menjauhinya dan bertekad untuk melupakannya dan tidak mendekatinya lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, tafsirannya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berbunyi, la darara wa la dirara fil Islam. Tafsirannya, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menyebabkan bahaya dalam Islam, dan dikeluarkan oleh At-Tabarani. Ketidakseimbangan di antara kemajuan negara dan kerohanian dalam pembentukan jati diri masyarakat pada hari ini menyebabkan masyarakat terlibat dengan penagihan dadah. Dalam menangani isu berhubung penagihan dadah, peranan agama adalah amat penting, khususnya dalam merawat sisi spiritual golongan sebegini. Hadis Nabawi, iaitu sebagai sumber rujukan kedua dalam Islam, iaitu selepas Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah pertama dan keduanya adalah hadis Nabawi, yang mana mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan kemelut umat Islam. Tidak ada dalil yang jelas menyebut perkataan dadah dan pengharamannya. Ini kerana masalah dadah ini merupakan masalah yang baru berlaku. Umat Islam hanya mengenali dadah pada kurun ke-7 Hijrah, yang mana selepas kemasukannya kerajaan Tarta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan jawami al-kalim, di mana kata-katanya yang sedikit mempunyai maksud yang banyak. Dalil yang digunakan oleh ulama bagi pengharaman dadah adalah berdasarkan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengambil hukum daripada Al-Quran atau hadis. Dilihat bertetapan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
kullu maskirin hamarun wa kullu maskirin haramun. Riwayat Al-Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Riwayat Muslim. Sekian daripada saya mengenai pandangan Islam terhadap dadah. Agama Kristian ialah agama yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kitab sucinya ialah Bible. 4 prinsip utama dalam ajaran Kristian ialah terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam, berpegang kepada konsep Trinity. Ajaran Yesus hendaklah diikuti dan setiap orang akan diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia ini. Di dalam kitab Bible juga menunjukkan kesan kesihatan dadah terlarang yang di mana sudah diketahui oleh masyarakat umum. Seseorang itu boleh berkata bahawa kesan penggunaan dadah yang minimum dan sekali sahaja dibolehkan. Tetapi makna kitab Bible yang memberi amaran terhadap merosakkan tubuh adalah jelas. Bible mahu kita sedar kerana mabuk membuat kita lebih cenderung untuk berbuat dosa. Oleh itu, dekat penyelidikan membuktikan bahawa alkohol dan ubat-ubatan juga yang mana membaukkan seperti dadah yang menurunkan kawalan diri dan menyumbang kepada peningkatan kadar keganasan dan tingkah laku tidak selamat yang lain, menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit tersebut. Di sinilah didapati saranan-saranan agama Kristian sangat bermakna. Agama Kristian menyediakan nilai-nilai kerohanian yang sesuai untuk menahan nilai-nilai kejayaan yang kabur dan nilai-nilai palsu. Perbezaan jadi ia boleh mencegah seseorang itu menjadi mangsa dadah. Seterusnya, melupakan perbuatan lalu. Agama Kristian menegaskan bahawa Yesus melupakan apa jua yang telah lalu dan memberi kehidupan baharu kepadanya dalam keadaan yakin dan telah berdaulat. Masyarakat keseluruhannya teringat akan perbuatan mangsa-mangsa dadah yang lalu dan menyebabkan mereka sukar menerima bekas penagih ini kerana masyarakat tidak memahami hakikat mangsa-mangsa dadah yang mempunyai masa depan yang cerah andainya mereka balik ke pangkal jalan. Kesannya ialah Bible ini mempunyai banyak perkara untuk dikatakan tentang mabuk, ketenangan dan dengan sengaja merosakkan badan. Tetapi ia tidak secara langsung menangani penyakit ketagihan kerana perkataan ketagihan tidak digunakan semasa Alkitab ini ditulis. Oleh itu, agama Kristian ini turut berhujah bahawa penggunaan dadah boleh memisahkan individu daripada dunia yang sebenar serta memburukkan peribadi dan menghalang individu daripada menangani masalah diri. Isu penagihan dadah ini turut menjadi masalah 21 sejagat bagi negara-negara Asia dan negara-negara besar seperti di Amerika Syarikat kerana meninggalkan pelbagai kesan negatif terhadap manusia, sosial dan juga ekonomi. Misalnya, Amerika Syarikat menunjukkan kes yang tinggi sejak awal kurun ke-21 lagi. Agama Buddha merupakan satu agama yang dianuti oleh kebanyakannya bangsa daripada China. Bangsa ini amat mempercayai berkaitan dengan keburukan yang menimpa jika melakukan kesilapan. Pancasila iaitu 5 peraturan yang penting dalam ajaran agama Buddha ini ialah pengikut agama ini haruslah menghayati dan mengamalkan bagi memupuk keharmonian dan kesejahteraan. Peraturan dalam Pancasila ini menggalakkan kepada makanan kesihatan tetapi melarang minuman
yang memabukkan dan menagihkan. Ini bertujuan menjaga kesihatan akal dan menanam kesedaran pada setiap masa. Agama Kristian memainkan peranan penting dalam memberi nilai-nilai kerohanian, melupakan perbuatan yang lalu dan harapan untuk masa depan yang cerah. Agama Kristian ini juga percaya bahawa Tuhan adalah segala harapan. Masa hadapan yang cerah akan diberikan kepada sesiapa yang bertaubat dan yakin kepada diri sendiri. Modul yang dilaksanakan dalam agama Kristian mempunyai 3 fasa, iaitu menggunakan kaedah rangsangan dan pujukan. Penagih membuat pengakuan kelemahan diri dan tiada sebarang ubatan yang diberikan melainkan ditenangkan oleh kaunselor dan fellow pemulihan. Masalah penyalahgunaan dadah merupakan masalah sedunia yang begitu rumit, yang mana sehingga ke hari ini masih belum dapat dibanteras sepenuhnya. Antara negara pengeluar dadah terbesar di dunia iaitu di kawasan segitiga emas, yang mungkin lebih sesuai dipanggil segitiga maut, dan juga Amerika Selatan masih dalam kancah pergolakan untuk menghapuskannya. Agama Buddha menegah penganut-penganutnya daripada mengambil sesuatu yang boleh memabukkan atau mengkhayalkan yang boleh membawa kepada ketagihan, kecuali untuk tujuan-tujuan perubatan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada pembentangan ini ialah dadah membawa banyak kesan yang negatif akibat daripada penyalahgunaan dadah. Antaranya ialah faktor masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya remaja zaman kini. Oleh itu, pihak berkuasa perlu bertanggungjawab dengan berganding bahu bagi membendung masalah ini yang menjadi masalah utama dalam setiap negara. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting sebagai penjaga dengan membimbing anak-anak supaya menjauhkan diri dari najis dadah. Dengan ini, negara menjadi aman dan makmur kerana dadah membawa padah. Sekian, terima kasih.